Nabi Muhammad manusia hebat, membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi mengajar kita untuk sayangi semua. Nabi Muhammad sangat sayang kita. Nabi Muhammad manusia hebat, Membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi mengajar kita jujur, amanah sentiasa. Terima kasih. Baginda lah paling amanah. Sejahteralah ke atas. Nabi Muhammad yang hebat, sangat jujur dan penyayang. Jom contohi Nabi kita. Macam mana dengan lagu tadi? Sedap kan? Ia berkisarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mempunyai sifat dan akhlak yang sangat terpuji. Hari ni kita nak belajar apa ya? Tajuk kita pada hari ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Mari saya ceritakan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bermasyarakat dalam kisah masyarakat Arab jahiliyah. Diharap selepas saya ceritakan nanti, murid dapat menjelaskan cara hidup masyarakat Arab jahiliyah dan menyenaraikan 3 kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat sebelum diangkat menjadi rasul dengan betul. Kawan-kawan, masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Sudahlah ada grupnya masing-masing, kemudian berpecah belah pula. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Kawan-kawan tahu apa yang dimaksudkan menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah ialah mendua-duakan Allah. Mereka tahu Allah itu ada, tetapi mereka tetap menyembah berhala untuk memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara hurafat. Apa yang dimaksudkan dengan hurafat? Hurafat ialah kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Dengan cara hidup masyarakat jahiliah yang begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap dengan kepribadiannya yang mulia. Baginda tidak mudah terpengaruh dengan masyarakat Arab jahiliah. Malah baginda sentiasa bercakap benar dan adil, tidak seperti masyarakat Arab yang suka berbohong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Kawan-kawan, ketika Mekah telah dilanda banjir kilat yang menyebabkan dinding Kaabah pecah dan runtuh, kaum Quraisy telah membina semula bahagian yang runtuh. Kemudian timbul perbalahan antara ketua kaum Quraisy yang berebut untuk mengangkat dan meletakkan Hajarul Aswad di penjuru sebelah timur bangunan Kaabah. Perbalahan ini hampir menimbulkan peperangan selama 4 atau 5 hari sehingga berlaku pertumpahan darah. Nabi Muhammad SAW pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terfikir oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajarul Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Kemudian beliau meminta seluruh ketua kabilah yang berselisih faham untuk memegang setiap hujung selendang. Mereka kemudian bersama-sama mengangkat batu Hajarul Aswad tersebut. Nabi Muhammad SAW lalu kemudiannya telah meletakkan sendiri batu Hajarul Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah.
Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatun Sa'diyah, iaitu ibu susuannya, mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW tidak suka membuang masa. Baginda juga adalah seorang yang penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Wow, hebat betul ya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Baginda juga memiliki jati diri dan tidak mudah terpengaruh dengan suasana keruntuhan akhlak. Kawan-kawan kenalah contohi ya Nabi kita. Jangan mudah terpengaruh ya dengan suasana yang tidak sihat. Kawan-kawan, bagaimana dengan penerangan tadi? Boleh faham sikit-sikit? Selepas ini kita akan lihat kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab. Kita juga akan memerhatikan kepentingan mengamalkan akhlak Nabi dalam kehidupan bermasyarakat. Kawan-kawan jangan lupa dengar dan perhatikan ya, supaya kawan-kawan dapat menguasai objektif ini. Dengan cara hidup masyarakat Arab jahiliyah sebegitu, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tabah dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Namun, baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Nabi Muhammad SAW ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Baginda tetap berpendirian teguh walaupun disogok dengan harta benda dan tawaran yang menarik. Nabi Muhammad SAW seorang yang bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad SAW. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Kawan-kawan boleh merujuk buku teks untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Mari saya tunjukkan pada kawan-kawan kesimpulan bagi tajuk ini. Cara hidup masyarakat Arab jahiliyah. Mereka suka berpuak-puak, bergaduh, berperang, merebut harta dan kuasa. Dari segi kepercayaan pula, mereka menyembah berhala. Yang kedua, percaya kepada hurafat. Dari segi cara hidup pula, mereka suka minum arak, berjudi, berbohong, menilik nasib dan membunuh anak perempuan. Ini pula ialah kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Sentiasa bercakap benar, amanah, penyantun dan tidak suka membuang masa. Kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah ialah bijak merancang, berpendirian teguh serta sabar dan tabah. Kawan-kawan, apa kepentingan yang kita dapat sekiranya kita mengamalkan akhlak Nabi Muhammad SAW ini? Sekiranya kita mengikuti contoh akhlak Nabi, kepentingannya ialah kita permusuhan dapat dihindarkan, disayangi ibu bapa, hidup aman dan damai, disenangi guru, dirahmati Allah SWT dan disenangi rakan dan taulan. Kesimpulannya di sini, sekiranya kita berhadapan dengan rakan yang suka mencari gaduh, kita nasihatilah mereka supaya tidak berperangai sebegitu. Bagi mereka yang suka mencari gaduh pula, ingatlah, marilah kita contohi akhlak Nabi Muhammad SAW. Apabila kita tidak ada pergaduhan di antara kita, maka sekeliling kita akan berada dalam keadaan aman dan damai, juga disenangi oleh rakan-rakan yang lain. Dan yang paling penting sekali ialah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja untuk sesi kali ini, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.